Orang suruh jadi kucing, dia nak jadi gitaris pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rakan-rakan sepersewelan. Okey, hari ni kita ada satu topik yang kita nak share, yang aku nak share daripada rakan kita, rakan sepersewelan kita yang lain lah. Jadi, sebelum tu, lama dah tak run ni. Sebelum tu, kita run intro kita. Okey. Jadi hari ni kita ada special topik lah. Topik yang menarik untuk aku kongsi dengan korang. Ini daripada rakan kita dekat dalam YouTube. Dia ada tanya aku satu benda. Dan aku pun tak pernah cover lagi topik ni. Mungkin masa ni sesuai lah untuk cover topik tu. Okay, so apa dia tanya ialah boleh tak share tips untuk puasa bagi pesakit GERD yang baru nak sembuh? Sahur dan berbuka macam mana? Terima kasih. Terima kasih pada yang bertanya. Jadi, sukalah untuk aku share dengan korang pasal topik puasa ni. Kita dah tak lama sekarang, dah bulan Syaban kan? Dah tak lama lagi nak masuk Ramadan. Ramai yang dah mula ikut apa yang aku sarankan. Terima kasih banyak-banyak pada korang yang follow tips-tips aku tu. Aku tak jual barang kan, dan aku bukan doktor macam biasalah. Ni disclaimer lagi sekali lah. Sebab kadang-kadang aku buat video aku lupa nak cakap. Aku bukan doktor dan aku sekadar hanya kongsikan pengalaman aku sebagai bekas pesakit GERD. Aku dah lebih kurang 8 ke 9 tahun dah sembuh. Dan aku tak ada sebarang credibility pun dalam medical. Dalam bidang medikal aku tak ada pengetahuan, dan tidak sepatutnya korang ambil aku punya maklumat yang aku share ni untuk korang punya keputusan perubatan ataupun keputusan hidup korang lah. Tapi korang boleh dengar dan tengok aku punya idea ataupun tips aku yang aku share ni untuk korang amalkan, sebab aku dah pernah lalui benda korang lalui dan alhamdulillah aku dah sembuh. Jadi aku kongsi je benda-benda yang aku tahu kan sebelum aku mati, supaya korang boleh amalkan dan aku dapat pahala kat akhirat. Okay, so pasal puasa kan, bulan puasa ni, seperti yang mana kita tahu, orang yang ada GERD ataupun acid reflux ataupun gastrik ni, semua ni masalah penghadaman perut ni, dia punya masalah paling besar dia ialah bulan puasa. Okay, sebab apa bulan puasa ni, kalau gastrik ni kira antara alasan paling top sekali masa bulan puasa. Kalau orang yang tak nak puasa, dia cakap, saya gastrik kena makan. Itu alasan paling top lah kan. Tapi aku bukanlah doktor, jadi aku tak boleh lah nak cakap benda tu betul ke tak betul ke, memang kau kena makan ke, kau tak kena makan ke. Tapi daripada pengalaman aku tak perlulah. Alhamdulillah aku tak adalah sampai tak boleh puasa. Aku masih boleh puasa, okey, tak ada masalah, dan cun lah macam orang biasa, walaupun masa aku masih lagi sakit. Okay, jadi ni aku nak share dengan korang. Bulan puasa ni dia ialah bulan rahmat tau. Bulan rahmat tau. Kalau untuk orang Islam, bulan puasa ni, bulan Ramadan ni bulan yang ditunggu-tunggu lah kan. Bulan ni lah bulan yang pahala diganda-gandakan, semua amalan diganda-gandakan, dia punya ganjaran dia. Dan ada satu malam, iaitu malam yang khas, malam Lailatul Qadar dipanggil. Malam Lailatul Qadar ni lah malam duplicate. Maknanya setiap amal yang kau buat pada malam itu akan diulang-ulang, di rewind selama 80 tahun lebih. Jadi kalau malam tu kau dapat penuhi hidup kau dengan amal baca Quran, dengan solat, dengan zikir dan sebagainya sampai pagi, dan malam tu kena dengan malam Jumaat, amalan kau malam tu akan digandakan selama 80 tahun. Seolah-olah kau buat amal tu 80 tahun pada bulan puasa tau. Bulan puasa amalan kita digandakan 70 kali ganda. Jangan cakap kita buat amal nak kejar ganjaran, sebab ini benda yang Nabi ajar pada sahabat-sahabat. Nabi bagi tahu kat sahabat-sahabat, Nabi SAW bagi tahu kat sahabat-sahabat apa ganjaran-ganjaran dia. Tiba-tiba ada satu pakcik cakap, mana boleh kau buat amal nak kejar ganjaran tu, tak ikhlas.
tengkorak awak. Okey. Jadi itu dah cerita ilmu lain lah kan. Malah nak cerita pasal tu lah. Jadi yang penting kita ikut apa Nabi buat, apa Nabi cakap. Nabi ajar sahabat dia macam tu, kita pun share benda yang sama. Jadi bulan Ramadan ialah bulan banyak rahmat, dan salah satu kebaikan pada bulan Ramadan yang Allah Ta'ala buat ni ialah kalau kita ada masalah kan, biasanya bulan puasa ni dia kurang jadi masalah tu. Dia jadi lebih tenang, dia jadi lebih okey. Jadi untuk aku kan, pada bulan puasa, biasanya pada bulan Ramadan ni adalah bulan aku paling low anxiety sekali. Paling rendah sekali aku punya anxiety. Aku kan ada penyakit anxiety dulu kan, sebabkan acid reflux. Dan biasanya orang yang ada acid reflux, masalah perut ni, dia akan ada anxiety. Dan bulan puasa, aku paling low anxiety. Jarang sangat kena attack. Boleh kata tenang gila lah. Tenang gila masa bulan puasa. So, kenapa dia tenang gila? Okey. Secara bila aku ingat balik topik ni, bila ada kawan kita tanya tadi kan, aku teringat balik topik ni. Kenapa bulan puasa aku okey Kenapa bulan puasa boleh tak ada anxiety macam bulan-bulan lain, macam relax, macam tak ada apa-apa langsung. Jadi jawapan dia ialah yang aku terfikir sebab bulan puasa ni untuk aku bulan puasa disebabkan baiknya bulan tu, rahmatnya Ramadan ni kan, macam hebatnya, sampaikan masa tu orang cakap kalau nak mati masa tu lah. Ini especially rakan-rakan sepersewelan yang ada masalah takut nak mati kan, takut mati sentiasa risau, runsing, takut mati kan. Sepatutnya kalau kau nak mati, the best time untuk mati lah bulan puasa. Betul tak? Masa bulan puasa lah mati. Semua orang menunggu-nunggu. Orang Islam ni menanti-nantikan kalau boleh dia ni ditarik nyawa bulan puasa. Sebab apa? Sebab itu masa yang paling best lah. Ganjaran paling best sekali daripada Allah Ta'ala kan. Orang yang dah lah mati bulan puasa, hari Jumaat pula tu mati. Jadi bulan puasa ni dia macam satu bulan yang kau memang ready lah. Kau dah jaga amal, kau dah puasa kerana Allah Ta'ala. Kau bukan puasa sebab orang lain, kau puasa kerana Allah Ta'ala perintah. Lepas tu engkau jaga amal kau siang malam zikir dan baca Quran dan sebagainya. Memang amalan kau maksimum tip top lah, dengan malam sembahyang taubat tiap-tiap malam apa semua kan. Jadi kau pun ready kan. So bila ready macam tu, tak ada attack. Sebab kau dah ready kan. Secara fizikalnya kau dah ready. Kau dah okey, aku ready lah amalan. Okey, jadi nampak tak sebenarnya psikologi dia kan, bila kau ready untuk mati, untuk benda yang paling orang takut sekali, ready untuk mati, tiba-tiba kau okey, kau normal. Sebab apa? Sebab kat sini kau dah set lain, mindset kau dah tukar. Mindset kau cakap tak apa kan, mati kali ni kalau mati kali ni mesti cun, mesti okey. Sebab kau dah set mindset kau dah tukar mindset kau macam tu, terus dia jadi okey. Ini yang kita nak ajar pada diri kita ni, yang kita nak cakap pada diri kita kan, supaya kita jadi sembuh. Kadang-kadang kita tak berdaya nak cakap pada diri kita supaya kita nak buat apa kan, daripada segi persediaan untuk mati ni. Jadi sebenarnya kalau bukan tunggu Ramadan pun, kan, bulan lain pun, kalau kau bersedia macam tu, kau jaga amal, kau solat, kau taubat, kau zikir dan sebagainya, amalan kau dah memang tip top, engkau pun tak takut juga. Dan automatik kau jadi sedia. No problem. Bila kau start no problem je, kau okey. InsyaAllah kau okey. Bila kau start no problem, nak mati-matilah. Inilah time nak mati. Bermula dari situ, kau akan okey. InsyaAllah kau akan okey. Jadi ini yang benda yang aku nampak bila aku fikir, patutlah bulan puasa aku macam okey kan. Rupanya ni disebab dia. Okey. So itu dari segi persediaan mental lah. Daripada segi persediaan makan minum, ada dan kawan tu tanya tadi macam mana nak sahur, macam mana nak buka kan. Okey, kita ni kena sakit GERD, ada berbagai-bagai tahap. Ada macam-macam tahap. Ada orang tahap dia tinggi, ada orang tahap dia rendah. Jadi ada orang yang dah kena hayatal hania tu kan. Jadi itu dah memang teruk lah, macam dia dah luka. So biasanya aku akan suggest orang skop lah. Kalau kau tahu dah kau ada GERD kan, kau nak tahu kau ni level mana, kau pergi skop lah.
masuk kamera kan, bagi doktor tengok okey. So kalau kau just sekadar ada radang je, dan itu normal lah. Itu macam baru-baru punya. Dan baru-baru punya, orang yang baru-baru ni memang sesuai ikut aku punya program dan topik dan sebagainya. Kan? Tapi kalau orang yang macam dah severe, dah ada hiatal hernia tu kan, dia dah macam ada kebocoran dah sikit tu, itu susah sikit. Itu kau nak kena rawat benda tu dulu. Kena dengar cakap doktor betul-betul untuk rawat benda tu. Makan ubat yang doktor bagi semua, sampailah hernia tu okey. Dia macam buasir. Hernia ni macam buasir lah, tapi buasir dekat usus, dekat atas ni, bukan dekat buntut. Alright. So, macam mana makan? Okey. Jadi kalau mengikutkan tahap kau tadi, kalau kau ni ada radang-radang biasa je macam aku juga kan. Ada bukan anxiety, GERD yang ataupun acid reflux ataupun gastrik yang radang ni saja, macam biasa je, tak ada teruk sangat kan. Mungkin kau boleh follow aku punya tips untuk sahur dan juga buka ni lah. Okey. Jadi yang pertama sekali, aku punya makanan, aku ni suka makan Jadi aku suka exercise. Tapi walau macam mana aku buat exercise pun, badan aku tak turun-turun. Macam tu lah juga. Sebab apa? Sebab aku sabda settle. Memang laju kan. Memang aku suka makan. Okay. Dan aku suka makan benda-benda yang fatty, yang berlemak, berkrim, coklat, kek dan aiskrim dan sebagainya lah. Itulah musuh aku. Jadi aku sentiasa exercise sebab aku nak makan. Supaya dia maintain je kan. Alright. So jadi untuk sahur amalan aku akan ambil masa bulan puasa ni untuk menurunkan sedikit berat badan aku. Jadi masa bulan puasa aku tidak berhenti exercise. Aku sentiasa exercise sama macam aku bulan biasa. Aku akan jogging pagi. Pukul 7 pagi, 7.30 aku dah keluar rumah untuk jogging 3 km. Itu adalah amalan tetap lah. Jadi puasa tak puasa aku jalan juga. Dan aku dah rasa okey, walaupun tak minum air pun okey je. Jadi untuk sahur aku makan konon-kononnya macam diet lah. Konon-kononnya aku makan oat dengan cornflakes saja. Jadi oat aku campur dengan nestem sikit. Oat yang paling banyak lah. Oat, nestem sikit, campur kacang-kacang sikit, campur cornflakes, campur Coco Crunch, campur semua kan, dan tak susu. Dan aku sahur tu saja. Satu benda yang best pasal oat ni lah, ialah dia tahan lama. Dia punya kenyang tu lama tahan. Jadi kalau macam sahur tu, mungkin pukul 12, pukul 2 tu baru start rasa lapar lah. So itu cara aku bersahur dalam bulan puasa. Aku bersahur macam tu. Sahur aku memang simple dan senang macam tu je. Dan aku tak makan awal. Aku memang sahur akhir-akhir waktu. Memang itu yang waktu paling afdal. Waktu akhir-akhir waktu, sebelum imsak tu kan, makan dulu. Jadi biasa aku makan satu mangkuk lah. Satu mangkuk banyak juga. Mangkuk tu makan. Letaklah benda-benda kau suka. Kau letak kismis ke kat dalam, kau campur kurma ke, nak bagi sedap kan. Kadang-kadang kau tak selera pagi-pagi kan. Kau letaklah benda sedap. Itu aku cara. Aku suka letak kacang goreng kan, taruh dalam. Jadi makan. Itu sajalah sahur aku. So selama sebulan aku sahur benda tu. Adalah turun. Memang turun lah badan. Dan bila kau banyak makan oat ni, dia adalah reflect dekat kau punya kolesterol drop dan sebagainya, macam-macam benda yang baik lah, yang best. Dan yang aku suka sekali ialah dia tidak membuatkan mulut kita berbau. Dia tak buatkan mulut kita bau kan. Jadi tak adalah tengah hari kan kau sendawa kan, bau kari lah, bau apa lah kan. Dia okey je, dia normal je lah. So sahur aku ialah oat dan juga cornflakes campur dan macam-macam benda lah. Kau reka lah apa-apa nak taruh dalam tu kan. Okay. Ada kawan aku dulu, dia try je macam tu juga. Dia boleh makan sekali dengan singgang. Aku tak boleh dengan ikan singgang kan, dengan ayam goreng. Aku tak boleh sebab barang tu dah taruh susu. Dan aku suka dia sejuk macam tu kan. Jadi aku taruh benda-benda sejuk lah. Aku tak suka benda-benda yang ada tiba-tiba ada ayam goreng pula kat dalam kan. Tu akulah, tak tahulah kau punya rekak kan. Kau try lah. Okay. Kemudian berbuka.
Okey, sahur tadi minum air memang banyak ah. Minum je lah banyak-banyak air masak lah. Dan aku ni, sebabkan aku ni aku tak suka aku kena migraine. Aku tak suka kena migraine. Jadi aku suka minum Nescafe pagi-pagi. Jadi masa sahur tu aku telan lah Nescafe segelas. Besar kan. Tapi masalah Nescafe ni dia buat kau kering. Dia dehydrate kau. Itu masalah Nescafe. Kalau bulan puasa ni, kalau kau minum dia, kan, dia akan menyebabkan kau kencing. Kejap lagi kau kurang air. Tapi tengok badan lah. Nak cakap pun susah juga kan. So aku suka Nescafe walaupun aku tahu dia dehydrate kan. Kejap lagi aku kencing semua. Okey je aku kan. Sebab aku perlukan energi tu masa jogging kan. Alertness tu, dia punya caffeine dia tu aku pakai lah. So aku ambil lah Nescafe pagi-pagi. Okay, so bila berbuka, alright. Berbuka ni ialah challenge dia yang sebenar. Cabaran untuk orang pesakit GERD ni, orang pesakit acid reflux, gastrik ni. Masalah kita paling besar ialah masa berbuka. Apa benda? Sibuk dia nak menyampuk. Okay, masa berbuka. So masa berbuka ni, aku memang dah banyak tahun. Aku ingat dah 10 tahun lebih. Dah dekat 20 tahun aku tak pergi bazar Ramadan. Bukanlah cakap sepanjang bulan Ramadan tu aku tak pernah pergi sekalipun. Pergilah juga teman isteri aku. Kadang-kadang dia nak pergi kan. Mana anak aku ke. Aku teman lah. Pergilah juga sekali-sekala. Tapi memang aku elakkan. Maksud aku bila aku cakap aku tak pergi tu ialah aku elakkan. Sebab apa? Pertama sekali bila kau pergi kau akan nak makan. Kau tengah lapar. Kau lapar campur mata kau lapar. Perut kau lapar campur mata kau lapar memang disaster lah. Jadi untuk aku memang elak pergi bazar Ramadan. Sebab aku akan banyak benda nak makan. Nak makan Kau bukan perlu makan, kau nak makan. Jadi kau pun beli. Sekejap lagi kau dah balik. Nak buang sayang, kau pun bantai. Bila kau makan, kenyang. Bila kenyang sangat, tendang balik asid. Bila tendang balik asid, mula kau sewil tengah malam. Tu dia. Jadi, cara dia ialah jangan makan banyak. Dan paling best sekali kalau kau dapat makan benda yang macam kontrol diet juga. Contohnya, spaghetti ke, kau makan petang kan, macam akulah. Antara benda yang aku suka untuk buat buka aku ialah spaghetti carbonara, bolognese ke, ataupun nak nasi ke. Cumanya satu benda yang aku rasa bagus dan aku rasa badan aku pun lebih sedap, tapi aku pun tak dapat nak amalkan. Aku pun susah nak amalkan. Dapat buat tapi dia kadang-kadang miss. Iaitu makan sikit dulu. So untuk orang yang ada sakit GERD, anxiety ni, aku sangat-sangat cadangkan waktu kau berbuka tu, kau makan sikit. Contohnya kalau kau beli juadah buka puasa, kau makan sikit je. Kuih-kuih dulu. Lepas tu kau pergi sembahyang maghrib. Dah azan kan? Dah buka kan? Kau minum air kan? Air suam sikit. Ataupun air sejuk kan? Kau minum air sejuk lah bagus. Air sejuk. Minum air sejuk. Dan juga minum dan makan sedikit. Makan kurma pun boleh. Tapi bagi aku ialah lebih sikit daripada kurma. Macam contohnya kau beli murtabak, kau makanlah murtabak sikit. Makan seketul dua ketul ke. Ataupun kau beli kuih apa-apa, kuih buah Melaka ke apa kan. Kau makan dulu 2-3 ketul. Cukup. Kau pergi solat dulu. Kau pergi semayang. Sebab apa? Kenapa dia macam ni? Bila kau makan tu, perut kau ni dia dah tahu tau waktu kau nak berbuka tu. Badan kita ni bila dia dah tahu dah tu waktu dekat nak berbuka, dia akan keluarkan acid. Dia akan keluarkan. Jadi masa ni orang yang ada anxiety, GERD, gastrik ni, masa ni dia ada rasa panas perut dia ni. Dah nak berbuka ni kan. Jadi kita jangan tangguhkan lama-lama dan kita jangan pantai tiba-tiba dengan makanan banyak-banyak pula kat dia. Kita bagi dia ready, bagi dia experience sikit. Sebab apa perut kita masa bulan puasa ni dia kecut tau. Perut kita ni, kantung perut kita tu dia akan kecut sikit. Sebab tak ada makan kan, dia akan kecut. Jadi sayanglah kalau kau pergi pantai nasi berani kan, kembung-kembung kan. Jadi kau bagi dia buka sikit, bagi dia longgar sikit, ready sikit dengan cara kau makan sedikit. Jadi masa nak buka tu masuk buah kurma ataupun buah Melaka ke apa-apalah kan. 3-4 biji, minum air sejuk,
kau pergi semayang dulu. Jadi masa kau semayang maghrib 3 rakaat tu kan, ambil masa perut kau nak macam stabilize sikit dengan acid dia apa semua. Lepas tu kau makan. Kau makanlah kau punya dinner tu. Apa-apalah. Tak kisahlah makan apa. Okay? Tak kisahlah makan apa pun. Itu aku aku cakap aku tak ada pantang. Pantang aku pasal makan ni, pasal makanan pesakit jib macam aku cakap dalam video aku sebelum ni, makan aku ialah makan apa yang aku suka. Aku tak ada pantang. Aku makan apa yang aku suka. Tapi ingat, jangan makan banyak. Itu yang penting. Jangan makan banyak. Kalau kau makan banyak, kantoi. Okay. So, makan lepas solat. Makan dinner, makan yang berat tu. Lepas solat, cuma kau makan sikit. Lepas solat kau baru makan. Dan masa kau makan yang kau punya dinner tu, kau punya meals tu, jangan makan banyak. Itulah challenge dia. Kau dah lapar satu hari. Tadi dah ronda bazar Ramadan kan. Macam-macam benda dah beli. Lepas tu tak boleh makan banyak. Seorang yang ada sakit GERD, acid reflux, ada gastrik, tolonglah jangan makan banyak. Orang yang ada anxiety especially. Anxiety disebabkan benda ni kan. Disebabkan GERD ni. Kontrol lah kau punya makan. Janganlah makan banyak. Kau belilah benda kau suka. Apa-apa saja kau suka. Kau suka rojak ke, kau suka murtabak ke, kau suka apa saja. Bulan puasa ni macam-macam makanan keluar masa bulan puasa. Makanan yang kau tak ada pun akan keluar kan. Kebau guling lah, kebau tonggik lah, kebau canak lah, kebau cacak lah, semua ada. Kan? Jadi engkau pilih. Pilih makanan dan jangan makan banyak. Okay? Jangan makan banyak. So, ataupun kalau kau nak kenalah tekak, kau nak selera lah juga kan, kau pecahkan sikit. Contohnya, lepas mula-mula sahur yang makan ringan sikit tu, lepas tu solat, lepas tu kau makan berat sikit jangan makan banyak sangat Makan berat, makan meals yang kau suka tu, tapi jangan makan banyak, jangan sampai kenyang Kau dah makan, okey, kau dah makan, dah cukup, okey. Jangan, cukup tu susah nak cakap tu. Jangan kenyang, senang cakap, jangan sampai kenyang. Dah makan tu, kau relax. Kau semayang isyak, semayang tarawih, kejap lagi pukul 10 kan. Okey, kau makan more. Jadi kau dapatlah makan benda banyak sikit. Makan banyak kali, bagi gap sikit supaya perut tu tak stretch. Kau masa buka kan. Itu ada. Alright. So aku rasa macam tu lah. Macam tu lah cara terbaik. Apa yang aku amalkan waktu aku berpuasa, bulan puasa, sebagai sakit GERD dululah, dan anxiety. Dan Alhamdulillah, memang bulan puasa memang tak ada attack langsung anxiety aku. Langsung tak ada attack. Memang tak ada. Aku nak ingat-ingat balik kejadian apa yang aku kena masa bulan puasa. Tak ada. Aku tak boleh recall satu pun. Sebab dia macam ready kan, mental. Macam aku cerita awal tadi. Tapi hari raya kena balik. Tapi hari raya lah. Tapi itulah dia. Dia kan dalam proses penyembuhan ni, dia adalah ups and down ni. Jadi janganlah berputus asa. Kita teruskanlah. Benda yang kita dah belajar, amalan yang kita dah tahu, kita teruskan. Dia akan sembuh. Macam mana yang aku selalu share dekat Facebook aku kan. Mana-mana korang yang belum follow aku, boleh pergi www.iamregime.com. Dia akan pergi ke Facebook aku. Kau subscribe, follow lah aku kat situ. Kat situ aku biasa share lah kehidupan aku harian. Tak ada benda sangat. Tapi kalau kau nak konten pasal anxiety je dia, kau just subscribe aku punya channel je lah. Subscribe lah channel YouTube aku ni. Lepas tu sharekan sharekan pada kawan-kawan lain. Semoga semua dapat manfaat. Semoga kita semua sembuh dan kembali normal. Bye bye. Assalamualaikum.